Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar? Sudah bersedia untuk teruskan pembelajaran kita? Jom hari ini kita sambung belajar bagi mata pelajaran MPV Tanaman Makanan dengan tajuk penuaian dan pengendalian hasil lepas tuai. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan bincangkan bagi standard pembelajaran 5.1 iaitu menyatakan kaedah yang sesuai dan kepentingan menuai hasil tanaman, dan juga 5.1.2 iaitu menerangkan indeks kematangan hasil tanaman. Okey, kita mulakan dengan melihat apa yang dimaksudkan penuaian. Okey. Penuaian hasil merupakan aktiviti memotong, memetik, mencabut dan menggali setelah hasil mencapai peringkat kematangan yang dikehendaki. Maksudnya hasil tanaman kita ni dah matang, dah boleh diambil hasilnya. Itu maksudnya. Dia tak dah cukup tempoh untuk kita ambil. Itu maksudnya peringkat kematangan. Okay. Penuaian hasil boleh dilakukan menggunakan tangan. Kita boleh gunakan tangan untuk ambil hasil tu, ataupun kita gunakan alatan. Alatan-alatan ni termasuklah mesin penggegar. Mesin penggegar ni apa? Contohnya kita gegarkan pokok tu, buah tu gugur, duruh, macam tu. Tapi kenalah ada caranya. Kita tak bolehlah gegar biar jatuh sampai tanah. Mestilah kadang-kadang ada jaring untuk bila gegar buah tu jatuh atas jaring macam tu. Dan galah berperangkap jaring. Ni biasanya kita nak petik manggis kan, kita sediakan galah. Kat hujung tu ada perangkap berjaring supaya bila kita galah tu, kita petik buah manggis tu contohnya, buah tu masuk dalam jaring. Jadi manggis tu tak jatuh ke tanah, jadi dia tak rosak. Tu contohnya. Buah dan sayur untuk pasaran segar biasanya dipetik menggunakan tangan untuk mengelakkan kerosakan. Biasanya kita gunakan tangan ni biasanya untuk elakkan kerosakan yang banyak. Itu biasanya sayur-sayur lah kebanyakan yang kita buat macam tu. Okey, kaedah penuaian sayur ada 4. Untuk sayur ada 4 kaedah. Yang pertama, memotong. Untuk memotong, kita akan gunakan alatan seperti pisau, sketchers dan juga sabit. Biasanya yang menggunakan alatan ni tanaman seperti bendir, petola, labu, timun. Timun ni pun gunakan sketchers. Okey, memetik menggunakan tangan, ni biasanya jenis kacang panjang, buncis, cili dan tomato. Okey, sebenarnya kalau memetik guna tangan ni, dia lebih baik guna tangan daripada kita guna alatan. Macam contohnya cili. Lebih baik kita guna tangan daripada kita potong tangkai dia, kerana dia boleh beri kesan kepada hasil seterusnya. Seterusnya adalah menggali. Kita gali. Ni biasanya kita gali menggunakan cangkul ataupun serampan tangan. Bergantung pada jenis sayuran lah. Bergantung pada jenis tanaman. Okey, biasanya yang gali ni jenis tanaman yang hasilnya dalam tanah lah, seperti keledek, keladi, sengkuang, ubi, halia kan, macam tu. Ubi kayu kan. Okey, kaedah yang keempat adalah mencabut. Kita cabut menggunakan tangan ataupun alatan, kalau ada alatan lah. Okey, kita menggunakan tangan. Cabut ni biasanya tanaman jenis berdaun. Sawi kita akan cabut dengan akarnya. Bayam, kangkung kita akan cabut bersama akar dia. Okey, jenis
tanaman umbisi yang biasa kita cabut lobak. Macam lobak kita cabut. Ubi kayu pun boleh cabut kalau kita tanam dengan data batas yang kalau boleh cabut kita cabut. Kalau keledek kita tak boleh cabut sebab kalau kita cabut putus. Tapi ubi kita boleh gali ataupun kita boleh cabut. Okey, seterusnya kaedah penuaian buah-buahan. Buah-buahan. Okey, yang pertama kita kaedah memotong. Memotong. Alatan, sketches, parang, gergaji dan pemangkas bergalah. Contohnya jenis tanaman pisang. Kita nak tuai pisang, kita kena potong dia punya tangkai tandan. Tangkai tandan tu kita kena potong. Kita tak boleh petik. Nak ambil petik satu je. Mana ada orang ambil satu tandan, jadi orang potong tandan. Okey, buah naga pun kena potong pakai sketches. Tak ada orang petik. Okey, tembikai. Tembikai pun sama. Nak petik macam mana? Habislah pokok nanti rosak. Jadi kita kena potong dia punya tangkai. Okey, kalau macam guna gergaji dan kalau gergaji pemangkas ni biasa apa? Gergaji pemangkas atau pemangkas bergalah rambutan. Tinggi-tinggi tu kan. Kita potong. Kalau gunting pemangkas sama ada gergaji ataupun pemangkas bergalah maksudnya. Sama ada jenis yang gergaji ataupun kita boleh gunakan yang gunting. Dua-dua boleh. Okey, kemudian memetik menggunakan tangan. Okey. Kalau memetik menggunakan tangan ni biasanya buah-buahan yang dia tak boleh jatuh. Dia tak boleh jatuh ke tanah. Contohnya macam betik. Macam betik, seeloknya petik pakai tangan. Tak jolok pun. Sebab kalau kat ladang buah-buahan, dia tak akan biarkan pokok betik ni tinggi macam kat kampung. Dia lebih kurang dalam 1.5 meter biasanya dia dah potong. Dia akan potong, nanti betik tu tumbuh bahagian tepi, dia potong. Dia buat 2 kali lah. Pokok dah berbuah sampai tinggi lebih kurang 1.5 meter. Kemudian nanti dia potong pokok tu akan tumbuh tunas baru. Dia macam tu. Lepas tu habis baru tanam semula terus. Itu pokok betik. Limau. Biasanya kita petik. Biasa limau yang kalau kalau limau tu untuk untuk dijual segar lah. Biasanya dia akan gunakan kaedah petik lah supaya kualiti. Kita tak nak macam tu. Tak nak dia rosak. Kalau jatuh daripada atas pokok tinggi, jatuh ke tanah, lebam dan sebagainya, dia boleh keras dan beri kesan lah pada kualiti buah tu. Okay, kepentingan menuai hasil tanaman. Kenapa hasil tanaman ni kena menuai? Kenapa mesti menuai dengan kaedah yang betul? Kita kena tahu. Okay, aktiviti penuaian dilakukan apabila tanaman telah mencapai tahap kematangan yang dikehendaki. Penuaian dan pengendalian hasil tuaian adalah aktiviti utama yang perlu dilakukan mengikut prosedur. Ini bagi mengekalkan kesegaran hasil tanaman. Biasanya penuaian hasil dilakukan pada waktu pagi untuk mengelakkan kesegaran buah dan terus diagihkan kepada pemburu. Okey, berikut merupakan kepentingan menuai hasil tanaman. Aktiviti ini terbagi kepada 3 peringkat, iaitu sebelum, semasa dan pasca tuai. Okey, kita tengok dulu kepada kepentingan menuai hasil tanaman, kemudian baru kita pergi tengok kepada peringkat aktiviti penuaian. Okey, dari segi kepentingan menuai hasil tanaman, yang pertama mengekalkan kualiti hasil tanaman. Kita nak menuai, sebenarnya tujuan pertama nak kekalkan kualiti hasil tu.
Kita nak petik buah yang dah masak ke, buah matang, buah masak atau terlebih masak. Nanti kita akan tengok pada peringkat indeks kematangan. Ada tujuan. Sebab dia ada kualiti yang berbeza. Lepas tu kaedah memenuai pun dia akan memberikan kualiti yang berbeza. Kalau kita petik dengan tangan, kita guna alat, bergantung pada cara kita mengendalikan dia semua boleh mempengaruhi kualiti hasil tanaman sebenarnya. Kita lambat petik, kita lambat petik pun boleh beri kesan pada kualiti. Contoh macam sayur lah kan, sayur bendi, kita lambat petik buah bendi tu dah tua, kualiti dia akan jadi rendah lah. Orang tak nak beli. Sebab apa? Bendi tu dah keras. Tak ada orang nak makan bendi yang keras. Semua nak makan bendi yang muda, yang lembut. Bila dimasak tak keras kan. Okey, seterusnya pendapatan hasil ladang lah. Kita dah menanam, ada hasil, kita tengok cantik, tak nak lah ambil. Tak ada. Bila kita tanam secara besar-besaran, pertama kita nak untung, kita nak dapat pendapatan. Itulah hasil pendapatan kita. Jadi kita kena petik lah hasil yang kita dah tanam tu untuk dijual supaya dia menjadi pendapatan kita. Seterusnya memenuhi permintaan pasaran. Kita ni kalau kita jadi petani, kita menanam tanaman makanan, sebenarnya kita nak memenuhi keperluan pasaran. Orang semua nak beli bahan makanan, tanaman. Makanan asalnya daripada tanaman. Tak kisah apa pun makanan tu, kebanyakan semuanya berasal daripada tanaman. Tak kisahlah takoyaki. Awak tengok takoyaki tu asalnya daripada apa? Tepung. Tepung apa? Tepung beras. Beras asal daripada mana? Beras asal daripada tanaman makanan. Jadi kita kena tuai hasil tanaman kita untuk memenuhi permintaan pasaran. Okey, kepentingan menuai hasil tanaman ni juga menentukan kestabilan harga. Okey, kaedah kita menuai dia akan mempengaruhi harga. Kalau kita menuai dengan elok, harga tu akan harga bagi sayur yang berkualiti. Maksudnya barang berkualiti, harganya pun berpatutan lah biasanya. Okey, itu adalah kepentingan menuai hasil tanaman. Kita terus pergi lihat kepada peringkat penanaman ya. Okey, ini adalah peringkat peringkat penanaman pula saya sebut tadi. Peringkat menuai. Okey. Kita pergi terus kepada peringkat menuai, minta maaf. Okey, peringkat menuai ada 3 peringkat. Okey, sebelum menuai, semasa menuai dan juga pasca tuai. Okey, pada peringkat sebelum menuai, biasanya kita tentukan kaedah penuaian yang kita nak gunakan. Macam sesuai tak dengan tanaman kita. Kita sawi, kita tanam sawi. Kalau awak pergi kat pasar raya ke mana ke, kat pasar basah ke, awak tengok sawi. Sawi dijual ada akar tak? Ada akar ke tak ada? Kebanyakan tak ada. Untuk sayur sawi dijual di pasaran tak ada akar. Tapi kalau kita tengok macam bayam, kangkung dijual dengan akar-akar sekali, itulah kan. Tapi dia cakap kalau kita sawi ni nanti nak jual, kita tak boleh jual dengan akarnya sekali kan. Kenapa? Sebab itulah kaedah pengendalian dia kan. Jadi bila kita nak tuai ni, kita nak cabut ke kita nak potong kat pangkal dia dekat kebun? Kita nak potong kat daripada dekat batas tu, kita potong pangkal dia ke kita cabut? Macam tu
kita nak kena tentukan potong ke cabut. Ya betul, sebenarnya kita cabut. Kita cabut. Kenapa? Sebab bila sawi tu kalau kita potong dekat batas tu kita potong, dia takkan tumbuh balik pun. Dia tak tumbuh balik pun. Lagi satu, kalau tumbuh pun daripada tepi dia tak cantik lah. Dia takkan seperti yang kita tanam semula. Sebenarnya bila kita dah tuai sawi tu, kalau boleh kita nak bersihkan terus lah batas tu, supaya bila kita nak tanam semula nanti lebih mudah. Tak payah nak potong-potong kat batas tu. Cabut je dengan akar. Nanti masa aktiviti pasca tuai nanti barulah kita uruskan dia punya akar tu. Okey, itu maksudnya. Okey, jadi kita dah tentukan. Okey, pokok sawi tadi kita akan tuai dengan cara cabut. Jadi apa alatan yang kita perlukan? Sebab kat situ nanti kita akan kita kena buat keputusan nak guna alatan ke tidak, apa yang kita kena sediakan untuk menuai kan. Sebab tu pertama, sebelum menuai kita tentukan kaedah menuai. Okey. Kemudian kita kenal pasti indeks kematangan hasil tanaman. Okey, kita kena tengok okey batas ni dah boleh tuai. Yang mana yang dah boleh dituai. Kita kena pasti indeks kematangan dia. Kalau macam sawi ni, sayur daun ni kita boleh tentukan macam contohnya ikut minggu selepas ditanam. Ataupun kita boleh tengok dia dah besar dah ni, boleh jual. Macam ni kita tengok dari segi struktur fizikal, contohnya belum keluar bunga, sawi tu belum keluar bunga, atau jadi dah boleh dituai. Pastikan tanaman sayuran tidak disembur racun perosak 2 minggu sebelum masa menuai. Sebenarnya ni kalau katakan kita ada gunakan racun perosak ni, bukan racun mahal, dia bukan untuk racun serangga je. Racun rumpai pun tak boleh. Contohnya 2 minggu sebelum menuai, bahagian tepi batas tu kita pun tak boleh nak racun dengan racun rumpai pun tak boleh, racun serangga pun tak boleh. 2 minggu sebelum. Ini kalau kita menggunakan kaedah kawalan, menggunakan kawalan kimia. Ni tajuk modul 4 kita dah bincang tajuk ni. Jadi bila nak menuai, pastikan kita tak meracun apa-apa racun. Sebab tu namanya racun perosak. Sama ada serangga ataupun rumpai. Tempoh dia 2 minggu sebelum kita tuai. Okey, dah selesai. Sebelum menuai, kita pergi kepada fasa semasa menuai. Semasa menuai, yang kita kena tentukan masa yang sesuai bagi menuai hasil. Sama ada masa menuai ni dia bergantung kepada cuaca, cuaca hujan ataupun panas. Sebab ada setengah tanaman ni kalau kita tuai masa hujan, musim hujan, kita tuai dia akan pecah. Contohnya apa? Duku contohnya. Buat duku kita boleh tuai masa hujan. Ataupun dia akan memberi kesan kepada rasa lah. Okey, yang kedua adalah peringkat waktu. Waktu awal pagi ataupun lewat petang. Kalau pagi ni dia sejuk, kalau kita tuai dia lebih segar. Kita tak boleh tengah hari. Kalau tengah hari kita petik sayur tengah hari, dia cepat laju. Cuma kita janganlah samakan dengan aktiviti kat sekolah. Kadang-kadang kat sekolah jadual tu dah ditetapkan awak kena kelas tanaman pukul 10 kita tuai. Habis cikgu pukul 11 cikgu suruh tuai. Itu lain, itu waktu belajar. Tapi seeloknya paling bagus awal pagi. Awal pagi kita tuai sayur untuk elakkan sayur tu jadi layu, ataupun lewat petang. Tapi kalau petang ni, pertama kena buat siram dulu. Kalau lewat petang ni, kita kena siram dulu. Kita bagi sayur tu segar. Pukul 6.30, pukul 6 baru tuai. Kalau katakan pukul 4 pun panas lagi kita tuai, dia
masih layu lah biasanya. Itu kaedah ni. Itu untuk sayur-sayur daun lah. Kalau katakan sayur-sayuran buah-buahan ada lain. Dia ada setengah tanaman, dia tak ada masalah. Biasanya kalau sayur tanaman buah-buahan ni dia tak ada masalah dari segi pagi ataupun petang, tapi dia akan lingkup pada hari hujan ke ataupun hari tak hujan. Okey, kerja-kerja penuaian hendaklah dilakukan dengan teliti bagi menjamin kualiti hasil supaya tidak mengalami kecederaan. Kita nak bila kita nak menuai ni, kita kena kendalikan dengan elok lah supaya tak rosak. Awak nak cabut bayam tu, awak genggam kuat-kuat, awak genggam sawi kuat-kuat nak cabut, habis batang dia rosak. Tak boleh lah, kita kena hati-hati. Kita cabut, ambil pangkal akar tu, kita cabut. Cabut dia macam tu. Kita tak boleh pegang bahagian daun kita cabut. Tak ada. Kita mesti pegang pada bahagian pangkal pokok tu, kita cabut. Kita kena elakkan daripada daun dan juga batang sawi contohnya, daripada mengalami kecederaan. Hasil tuaian diisi ke dalam bekas yang sesuai dan dibersihkan. Maksudnya hasil tadi, contohnya kita cabut sawi tadi, kita kena susun kat dalam bakul. Kena susun. Letak pun kena elok supaya mudah kita nak uruskan dia nanti. Dan yang pertama untuk kita nak jaga dia, kualiti dia. Yang kedua, kita nak supaya mudah diuruskan. Bekas tuaian hendaklah dialas dengan pelapik seperti guni, surat khabar, pelepah kelapa, daun pisang dan sebagainya supaya tidak rosak. Bekas kita ni plastik keras, kita kena alas lah surat khabar ke, daun pisang ke, supaya kita punya hasil tadi tak mudah rosak. Seterusnya kita pergi kepada fasa pasca tuai. Maksudnya dah tuai, ada lagi proses. Ini namanya pasca tuai. Selepas dituai, ada proses selepas tuai. Pengendalian pasca tuai ataupun pengendalian lepas tuai. Tanaman sayur bermula daripada peringkat hasil tanaman dituai sehingga dipasarkan. Dipasarkan. Pasca tuai ni sebenarnya dia ambil kira daripada kita tuai sampai kita pasarkan. Jadi pasca tuai ni antara aktiviti dia adalah kerja-kerja mengumpul. Tadi dah kutip kan, kita bawa hasil kita ni tadi kita dah letak dalam bakul tu. Kat dalam bakul tu kita bawa ke pusat pengumpulan. Kat pusat pengumpulan ni tadi, kita akan bersihkan, basuh. Kalau macam sawi, kita kena potong akar dia. Kita kena buang daun-daun sawi yang dah kuning, yang dah rosak tu, kita kena buang. Kemudian baru kita grade. Grade ni maksudnya kita tengok saiz lah. Biasanya kalau sawi ni kita tak ada tinggal sikit-sikit dekat batas, tak ada, kita kutip terus semua. Kalau katakan lagi besar ladang tu, lagi tak ada masa dia nak ini ambil sikit lah, tak ada. Dia ambil satu batas terus. Kita grade yang ikut saiz ke, ikut kualiti. Kemudian kita dah grade, kita timbang. Kemudian kita bungkus. Kita bungkus, kemudian kita simpan. Sama ada kita simpan. Kenapa penyimpanan dulu baru pasarkan? Sebab biasanya kalau hari ni kita tuai, perai tak datang hari ni, kita kena simpan. Dan kemudian kita pasarkan. Dan kemudian barulah kita pasarkan. Itu adalah peringkat penuaian. Seterusnya. Seterusnya, indeks kematangan hasil tanaman. Apa itu indeks? Apa yang dimaksudkan dengan indeks kematangan hasil tanaman? Tadi masa peringkat sebelum menuai tadi ada kan, menentukan indeks kematangan hasil tanaman. Macam tu kan. Jadi apa itu indeks kematangan? Indeks kematangan merujuk kepada parameter yang digunakan dalam membuat anggaran peringkat
kematangan yang sesuai bagi penuaian sesuatu tanaman. Okey, menentukan indeks kematangan tanaman yang sesuai adalah penting kerana ia dapat mempengaruhi mutu hasil tuai dan ketahanan semasa penyimpanan. Indeks kematangan tanaman adalah berbeza mengikut jenis tanaman dan spesies. Terdapat 3 kaedah dalam menentukan kematangan sesuatu tanaman. Okey. Ada 3 kaedah menentukan kematangan tanaman. Yang pertama fizikal, yang kedua kimia dan yang ketiga adalah fisiologi. Okey, jom kita tengok apa dia sebenarnya. Fizikal, kimia dan fisiologi. Okey, secara fizikal ya. Okey, macam mana yang dikatakan indeks kematangan yang kita tentukan melalui fizikal? Yang pertama iaitu melalui penglihatan. Kalau fizikal ni kita melalui penglihatan, iaitu dengan melihat warna kulit, saiz, bentuk dan daun sebelah luar yang menjadi kering, senang dileraikan melalui tekstur, bau, rasa, masam, pahit serta berbunyi apabila dijentik. Maksudnya kita tengok katakan buah, kan, warna kulit dia. Warna kulit. Contoh apa? Kalau katakan kita rambutan, hijau jadi warna merah macam tu. Bentuk, kalau bentuk pun ada juga. Kalau bentuk ni biasa orang tengok apa? Nangka, dia punya apa? Dia punya kulit dia tu semakin kurang tajam. Macam tu saya nak cakap dia. Macam tu dan daun sebelah luar menjadi kering. Daun sebelah luar menjadi kering. Ni kalau kita tengok daun contoh. Daun ni ada beberapa tanaman kita boleh tengok daun. Contohnya macam pokok pisang. Ada orang pandai tengok buah. Paling senang sebenarnya kita nak tengok kalau pisang. Kalau kita nak ambil untuk waktu matang. Waktu matang, daun tu dah tinggal 4 helai. Daun tu dah tinggal 4, daun kelima dah kuning. Kalau dah 3, kalau tinggal 3 je daun yang hijau, daun yang keempat dah kuning, cepat-cepat. Maksudnya kalau kita biarkan lagi, buah tu akan masak kat pokok. Macam tu dia akan jadi buah masak. Macam tu. Contoh pisang. Tapi ada lagi macam tembikai. Tembikai ni, buah tembikai, daun yang paling dekat dengan tembikai tu dah mula kuning macam tu. Tu contoh melalui fizikal lah. Kalau tembikai ni orang tepuk lah, orang jentik lah kan. Dia ada bunyi dia, bunyi masak dia. Bau senang je. Durian lah contoh kan. Durian. Okay. Selain daripada tu macam kalau kita tengok sayur kan, kita melalui penglihatan kita tengok sayur ni dah boleh tuai. Sayur ni dah boleh tuai. Okay. Kaedah kedua melalui kaedah kimia, melalui ujian keasinan, menganalisis kandungan gula, kandungan kanji dan menguji pH. Ni kalau kita nak uji lah, biasa sampling. Ni kalau kita buat sampel, kita hantar ke makmal, kita buat ujian kandungan gula, keasidan, kandungan kanji. Jadi kita boleh tahu buah tu dah masak ke belum. Dan kaedah ketiga fisiologi, iaitu pengiraan bilangan hari atau bulan selepas pokok mula berbunga atau dipindahkan ke kawasan tanaman. Ni maksudnya kita guna kaedah kira. Biasa sayur daun lah. Biasa sayur daun. Kalau kaedah kira ni, sayur berdaun 4 minggu, 3 minggu kita tuai. Ada juga beberapa tanaman lain pun buat macam tu. Ada lagi macam mungkin kalau pernah dengar
apa hmm, jadual lah, jadual penuaian. Sebenarnya dia dah daripada peringkat mula tanam atau dipindahkan daripada daripada peringkat dipindahkan ke tapak penanaman tu, maksudnya bila kita dah mula tanam kat batas, kita kira berapa hari cukup hari dia kita tuai. Sebab apa kita tak nak dia jadi terlebih macam tadi saya kata, contoh pokok sayur daun kan, kita tak nak dia jadi tua. Kalau dah tua, dia kualiti dia akan jatuh dan tak boleh dijual lah. Jadi kita gunakan pengiraan hari lah, lebih mudah. Okey, apa dia kepentingan menentukan indeks kematangan hasil ni? Okey, yang pertama menentukan masa penuaian. Menentukan kesesuaian masa penuaian untuk mengelakkan hasil yang belum matang ataupun terlalu masak. Kita tak nak dia terlalu awal kita petik, ataupun kalau kita lewat dia dah jadi terlalu masak. Okey, yang kedua pengurusan buruh dan sumber yang cekap. Jadi kita kena, bila kita tahu tempoh bila kita nak menuai, jadi kita tahu bila kita nak kena ada bila kita nak, macam mana kita nak uruskan pekerja untuk kerja-kerja menuai. Okey, boleh merancang dengan tepat pengeluaran dan pengendalian hasil sebagai asas pengelasan. Okey, indeks kematangan ni kita akan gunakan untuk mengelaskan kualiti nanti dapat menghasilkan hasil tanaman mengikut kegunaan pasaran tempatan ataupun ekspor. Kalau kita nak hantar keluar negara, kita tak boleh petik buah yang dah masak. Nanti sampai sana dia dah terlebih masak. Biasanya kita akan tuai hasil ni pada indeks kematangan macam dia matang. Matang ni maksudnya dia baru nak masak. Macam tu. Supaya nanti bila kita hantar sana, contohnya kita nak hantar ke Jepun. Hantar ke Jepun makan masa seminggu, katakan naik kapal kan. Naik kapal seminggu. Jadi sampai sana je dah masak. Menentukan strategi pemasaran. Kita boleh merancang lah pengeluaran hasil tanaman. Contohnya kita tanam sayur sawi kan. Kita tahu okey, kita tanam kita akan tanam peringkat okey, petak sini untuk kita tanam, untuk kita tuai bulan Januari. Ini petak untuk bulan Februari, macam tu. Nanti bila kita tuai yang sini, kita tak tuai, maksudnya bila kita menuai, kita tak menuai semua ladang, satu ladang. Kita menuai sebahagian je daripada ladang. Supaya kita boleh merancang pengeluaran hasil kita tadi. Seterusnya, indeks kematangan tanaman sayuran. Okey, indeks kematangan bagi kebanyakan sayuran, buah-buahan, daun adalah berdasarkan saiz, warna, tekstur, jangka waktu, umur. Tanaman dikira mengikut bilangan hari bermula dari tarikh ditanam ataupun dipindahkan ke ladang. Okey. Bagi kaedah tempoh matang tanaman sayuran. Okey, berikut kalau kita tengok kat bawah ni, ni adalah jadual indeks kematangan melalui tempoh masa matang selepas ditanam bagi sayuran jenis daun. Okey. Untuk bayam, selepas 4 minggu kita boleh tuai. Brokoli 8 minggu, kailan 6 minggu, kangkung 3 hingga 4 minggu, kubis bulat 6 hingga 8 minggu, kubis bunga 8 minggu, kubis Cina 8 minggu, kalau sawi 4 minggu. Okey, selepas 4 minggu tu kita kena tuai. Kalau tak, walaupun dia kecil sawi tu, tapi lepas 4 minggu sebenarnya dia tua. Dia lihat sikit. Macam tu. Okey, sayuran jenis buah. Okey, kalau sayuran jenis buah pula, selepas ditanam, buah tu akan matang. Maksudnya, selepas, kalau sayur buah ni, bila kita akan mula menuai, ni tempoh dia. Maksudnya kita nak kena standby ni, pekerja untuk menuai ni bila. Ini bukan maksud bendi ni dah, buah bendi tu kena petik setiap 8 minggu kan. Maksudnya bila kita tanam bendi, bila kita kena sediakan orang untuk menuai. Ni. Jadi
untuk tanaman bili selepas 8 minggu. Pokok dah mula berbuah yang boleh berbuah-buah yang boleh dipetik. Cili selepas 10 minggu dia dah ada buah yang boleh dipetik. Terung 14 minggu. Timun 4 hingga 6 minggu. Tomato 6 hingga 9 minggu. Okey, kemudian sayur jenis kacang muncul 5 minggu, kacang manis 5 minggu, kacang panjang 6 hingga 8 minggu. Sayuran jenis akar atau umbisi, okey, sengkuang 20 hingga 24 minggu. Keledek pula 7 hingga 18 minggu. Okey, ini adalah indeks kematangan tomato berdasarkan darjah perubahan warna. Okay, ini contoh indeks kematangan yang kita boleh lihat dari segi warna buah secara fizikal, iaitu warna buah. Contoh bagi tomato. Okey, kalau kita tengok kat sini, tidak matang, tomato berwarna hijau, tidak berkilat. Hijau kusam, tak berkilat. Kalau kita pegang pun macam ada debu-debu kat luar, macam tu kan. Okey, yang kedua, tomato warna hijau dan berkilat. Ni matang. Dia belum masak, dia matang. Yang ketiga, pecah warna lebih daripada separuh permukaan buah berwarna hijau dengan sedikit warna kuning atau jingga atau merah. Ni kategori dia pecah warna. Dia atas sikit daripada matang. Dia dah mula pecah warna. Okey, kemudian masak. Lebih daripada separuh permukaan buah berwarna kuning atau jingga atau merah dengan sedikit warna hijau. Okey. Ni dah masak, kemudian masak sepenuhnya, maksudnya permukaan buah berwarna merah hingga tekstur masih pejal. Dia masak sepenuhnya, dia pejal. Kalau yang masak tadi, dia ada sikit-sikit hijau-hijau sikit, ada sikit hijau. Biasanya dekat pangkal dia tu, pangkal tangkai tu, dia ada hijau sikit-sikit. Untuk yang kelima ni, masak sepenuhnya tak ada warna hijau dah. Okey. Kalau yang terlalu masak, permukaan berwarna merah hingga warnanya lebih gelap dan dia dah mula lembek lah. Terlalu masak. Biasa terlalu masak ni orang kualiti dia lebih rendah. Indeks kematangan tanaman buah-buahan. Indeks kematangan tanaman buah-buahan merupakan asas penting dalam menghasilkan hasil tanaman mengikut kegunaan tertentu seperti untuk makan segar ataupun diproses untuk pasaran tempatan dan ekspor. Kriteria ini digunakan dalam membentuk piawaian grade bagi suatu komoditi. Pada tarikh pada bungkusan atau balutan buah di pokok dijadikan rujukan untuk menentukan tarikh penghutan dan tuaian hasil. Indeks kematangan tanaman buah-buahan boleh ditentukan melalui indeks fisiologi dan fizikal, iaitu melalui perubahan warna dan sifat fizikal buah tersebut. Okey. Contohnya nanti kita tengok contoh indeks kematangan bagi buah-buahan. Okey, ini contoh indeks kematangan bagi buah-buahan iaitu pisang. Pisang yang pertama hijau tua keseluruhan. Dia warna hijau yang hijau tua. Maksudnya dia belum matang. Hijau dengan sedikit kuning. Dia hijau muda, dia warna hijau tu jadi warna muda dan kadang-kadang ada sedikit kekuningan. Ni buah matang. Sesuai untuk dituai dan menghantaran jarak jauh menggunakan kapal laut. Okey, lebih kuning daripada hijau. Dia dah lebih kuning. Lebih kuning daripada hijau. Buah hampir masak. Ni sebenarnya hampir masak. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan. Kuning dengan sedikit hijau pada hujung buah. Ni buah masak. Buah masak. Kuning keseluruhan, buah masak. Yang ni kuning dengan sedikit buah masak hanya sesuai untuk pasaran. Okey, ni untuk sesuai untuk pasaran. Hampir masak, ni dah lagi hampir. Ni sebenarnya dah hampir dan lebih kepada masak. Okey, yang kelima, kuning keseluruhan, buah masak. Sesuai untuk tempatan, peringkat ini peringkat terbaik untuk dimakan segar. Maksudnya tengah sedap makan. Okey, kuning oren terlalu masak. Dia dah jadi kuning dan warna oren. Hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan jangkanya amat singkat. Maksudnya bila dah macam ni, dah tinggal 1 hari 2 hari je lah.
Lepas tu kadang-kadang satu hari je ni. Peringkat yang ke-6, esok dah tak boleh makan lah. Biasanya macam tu lah. Okey, ni sebenarnya contoh pisang. Ni kalau tak silap pisang 40 hari. Tapi mungkin kalau awak tengok cikgu pisang nangka tak macam ni pun, memang. Ni contoh sebenarnya, ni contoh pisang. Pisang apa ni, pisang 40 hari. Tapi kalau pisang nangka dia kita tengok hijau, tak kuning-kuning pun, dia lambat kuning. Kalau pisang nipah dia lain sikit, kurang peringkat dia pun ada sikit lain lah. Tapi ini yang umum yang umum saja kita share. Nanti jangan pula awak bila tengok macam tak sama ke. Sebenarnya ini contoh salah satu jenis pisang. Okey, seterusnya ciri-ciri kematangan temikai melalui sifat fizikal. Ni kalau temikai pula macam mana? Nak tuai. Ini untuk nak tuai. Kalau kita pergi kat kedai mungkin tak macam ni kita jumpa. Sebagai contoh, kita nak beli nak beli temikai, mana kita jumpa seluar paut? Kita jumpa tangkai je pula. Kita tengok tangkai segar ni. Sebenarnya sulur paut dan daun yang paling hampir dengan tangkai buah ni tak nampak. Sulur paut dan daun yang paling hampir dengan tangkai buah ni dah kering. Maksudnya buah temikai tu dah boleh dituai. Macam tu. Kulit buah kurang berkilat dan kelihatan pudar. Kalau temikai dia sebenarnya kurang kilat. Tapi kadang-kadang kita pergi kat kedai berkilat, sebenarnya dia dah melalui proses pasca tuai ni dah dibersihkan. Lain. Urat pada jalur mecah dan berwarna pudar. Jalur tu dah tak kilat. Sebenarnya kalau kita tengok kat kedai, kita akan nampak perbezaan dia. Tapi kalau kita tanam, kita tengok buah ni nampak beza daripada ada perbezaan dia, urat pada jalur mecah dan berwarna pudar. Kita kena tanamlah baru kita lihat perbezaan dia. Warna kulit buah yang bersentuhan dengan tanah kekuningan. Ni pun sama. Kalau dia dah warna kuning, dia terlebih masak sebenarnya. Kuning betul. Dia kekuningan. Kat sini dia tulis kekuningan kan. Dia kuning pucat lah sebenarnya. Paling baik kalau pergi kedai, kita tengok kuning pucat, itu yang paling baik. Tapi kalau kita ambil yang kuning betul, sebenarnya dia dah terlebih masak. Buah kedengaran tidak padat apabila diketuk. Ketuk maksudnya dia berbunyi lah. Tapi benda ni nak kena biasa baru kita boleh dapat bezakan lah. Ini kalau temikai. Okey, itu saja untuk pembelajaran bagi tanaman makanan hari ini. Nanti kita akan sambung pembelajaran seterusnya pada episod yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.